dan kita guna kitab yang dikarang oleh Syekh Fadl Hasan Abbas, seorang ulama tafsir yang amat terkenal dalam bidang tafsir. Dan kita dapat tengoklah dari segi metodologi tafsirnya dari surah ke surah, dan kita dapat lihat bahawa perbezaan bagaimana penceritaan kisah dalam surah ni berbeza dengan surah yang lain, juga berbeza dalam kisah Nabi Adam dan juga kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Siri kali ini adalah siri recap ataupun wrap up. Kita summarize, kita buat konklusi berkenaan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ni siri yang terakhir lah. Kerana sebelum ni kita telah pun pergi kepada surah Al-Qamar, kita pergi kepada surah Al-A'raf, Asy-Syu'ara, Yunus dan Hud, dan juga surah As-Saffat. Cuma kita belum pergi lagi kepada surah Al-Ankabut dan surah Al-Mu'minun. Dua ni sikit pendek sahaja maktak dia punya artikel, dia punya teks dia sikit sahaja. Jadi malam ni kita ulang kaji sedikit apa yang telah kita pun pelajari sebelum ni, dan juga kita ambil intipati secara ringkas apa pedoman-pedoman, pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dalam kisah Nabi Nuh dalam surah Al-Qamar, cerita berkenaan dengan bahawa Nabi Nuh ni bawa suatu benda yang baru yang tidak pernah dibawa oleh kaum dia. Iaitulah sebelum ni kaum dia sembah 5 Tuhan yang berbeza. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 Tuhan yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh datang bawa, wa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan selain daripadanya. Lalu kaum dia kata bahawa ini adalah suatu sihir, ini adalah suatu benda yang baru, dan bukti mukjizat yang dibawa oleh Nabi Nuh adalah suatu sihir. Lalu dalam surah Al-Qamar ini juga, oleh kerana sebelum tu kisah menceritakan dengan kaum musyrikin Quraisy, nak menunjukkan bahawa wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum ini telah pun dikatakan kepada para nabi bahawa mereka membawa sihir. Maka apa yang dikatakan oleh kaummu bahawa kamu membawa sihir bukanlah suatu benda yang baru, kerana nabi-nabi yang sebelum ini juga menghadapi benda yang sama sebagaimana yang kamu lalui wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat juga bahawa Al-Quran ini diturunkan untuk memberi peringatan. Walaqad nazzalna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran ini diturunkan untuk memberi peringatan, maka adakah yang nak mengambil peringatan? Maka kisah-kisah dan kisah-kisah para nabi yang dibawa di dalam Al-Quran ini adalah suatu suntikan semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah nak bagi tahu bahawa wahai Nabi Muhammad, kamu bukan sahaja nabi, satu-satunya nabi yang menghadapi tantangan. Ada lagi nabi-nabi yang sebelummu yang menghadapi tantangan. Oleh kerana kita baru pergi kepada Nabi Adam dan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh ni adalah nabi dan rasul yang pertama diutuskan, dan nabi dan rasul yang pertama yang menerima tantangan. Nak menunjukkan bahawa selepas ni ada lagi nabi-nabi yang lain yang juga menerima tantangan, sehinggalah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dibawa untuk memberi semangat dan memberi pedoman kepada bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, bukan nak memberi suntikan semangat kepada Nabi Muhammad sahaja, bahkan kepada umat baginda yang menyampaikan dakwah. Dan yang kedua, kita pergi kepada surah Al-A'raf, cerita bagaimana kaum Nabi Nuh, pembesar kaum Nabi Nuh ni melawan dan berjidal dan berdebat
dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dia tak menerima apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Kata, ma naraka illa basharan mithlana. Kami tidak melihat, wahai Nabi Nuh, bahawa kamu ini melainkan manusia yang sama seperti dengan kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i. Dan kami tidak melihat orang yang mengikut kamu ni, wahai Nabi Nuh, melainkan orang-orang yang biasa daripada kalangan-kalangan golongan bawahan. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum 'alaina min fadl. Dan kami tidak melihat kamu mempunyai kelebihan ke atas kami. Bal nadhunnukum kadhibin. Bahkan kami melihat kamu ni menipu. Apa yang kamu bawa semua ni adalah benda yang bukan nyata. Ini yang dihujahkan oleh kaum dan pembesar-pembesar Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nak menunjukkan bahawa dalam dakwah mesti ada tentangan. Lagi-lagi daripada orang-orang yang mempunyai orang-orang daripada kalangan pembesar, daripada biasa orang kampung biasa ni tak apa, tidak ada masalah. Tapi daripada kalangan pemimpin-pemimpin, daripada kalangan orang-orang yang mempunyai kuasa, juga mendapat tentangan. Islam juga mendapat tentangan. Dan jalan dakwah bukan jalan yang senang, bukan jalan yang dilemparkan dengan jalan yang dibentangkan kapet merah, tidak. Tapi jalan yang susah, jalan yang tidak disukai oleh ramai. Kemudian kita pergi ke dalam surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Asy-Syu'ara diulangi banyak kali perkataan inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ni kalau perasan ayat dia pendek-pendek, sebab dia hampir sama dengan Asy-Syi'r. Sebagaimana syiar-syiar itu dia ada dia punya, dia panggil Allah, dia panggil, dia ada bahar dia. Dia ada dia punya bahar ni mana rim dia ada dia punya seninya, dia ada dia punya intonasinya, dia ada seninya lah. Sebagaimana syiar itu ada seninya, dalam surah Syu'ara pun ada seninya dari segi ayat Al-Quran. Sebab tu disebutkan oleh para ulama dan juga dalam kitab ni bahawa surah Asy-Syu'ara ni bentuknya hampir sama dengan syair untuk memudahkan hati menerima. Pada zaman itulah Arab, kerana hiburan Arab pada zaman tu adalah syair-syair. Sebab orang yang belajar lugah bahasa Arab, dia tahulah syair, dia ada syair dia panggil syair qadim, syair jahili, dia ada macam-macam jenis syair. Kerana hiburan zaman tu adalah syair. Jadi bila ayat Quran datang dalam bentuk syair, mudah hati manusia, bangsa Arab pada zaman tu untuk menerima. Macam zaman kita ni lagu lah. Sebagaimana dalam lagu cepat masuk dalam kepala. Sebagaimana itu jugalah syair pada zaman dahulu. Sebab tu dalam entertainment sekarang pun muzik-muzik pun kena ada nasyid juga, kena ada elemen-elemen dakwah dalam lagu. Walaupun lagu tu ulama ada khilaf, 4 mazhab menyatakan bahawa haram mendengar lagu, tapi dalam mazhab Zahiri kata boleh. Cuma dari segi mendengar lagu lah, dari segi muzik apa semua, yang tu perbahasannya lebar. Tapi nak bagi tahu bahawa medan dakwah itu luas. Medan dakwah itu luas dan ada jalannya. Selagi mana ada jalannya, kita cuba. Itu dia punya point dia. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Inilah suatu bukti tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang benarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tidak ramai yang beriman. Diulang sebanyak 8 kali dan menunjukkan bahawa dalam kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, semua mereka yang tidak beriman semua mati, semua tenggelam, semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi Nuh sendiri berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan di atas muka bumi ini orang yang kafir, untuk mereka ni
dayara, bertebaran. Jangan kamu tinggalkan orang kafir di atas muka bumi ini bertebaran. Maka Allah hapuskan dan tenggelamkan dan nakkan semua orang yang kafir. Yang tinggal ni hanya orang yang beriman. Ni ada dekat ayat tadi ada poin dia sikit. InsyaAllah kita akan kembali lepas ni. Itu dalam surah Asy-Syu'ara. Dan Allah ulang benda ni banyak kali nak menunjukkan bahawa Allah itu maha berkuasa untuk menurunkan azab. Sebagaimana Nabi Nuh kata kepada kaumnya bahawa Allah akan turunkan banjir yang besar di tempat yang tidak pernah ada banjir. Lalu kaum dia ejek dia. Akhir sekali Allah turunkan ayat bahtera yang besar, air yang turun daripada langit dan turun dan keluar daripada bumi, keduanya, sehingga jadi suatu boh yang besar, nak menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah Allah ulang sebanyak 8 kali dalam surah Asy-Syu'ara. Kemudian kita masuk juga ke dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus Allah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebut fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Wahai kaumku, jika sekiranya kamu ada perancangan di belakang aku, maka kumpulkanlah seteru-seteru kamu. Datangkanlah mereka dan rancangan-rancangan kamu kepadaku sekarang ini juga. Kerana Nabi Nuh berada di atas jalan kebenaran. Orang yang berada di jalan kebenaran, mereka yakin dan mereka yakin dan mereka ada keyakinan lah bila kita berada pada pihak yang benar. Of course lah kita akan ada keyakinan tersebut. Contoh bila kita yakin bahawa solat tu wajib, tiba-tiba orang kata solat tak wajib. Of course lah orang yang berada di kebenaran dan yang menang. Orang yang kata tak tutup aurat tu tak perlu. Orang yang belajar, orang yang berada yang tahu kebenaran, of course lah dia berani kerana dia tahu benda tu benar, berani kerana benar. Tu ayatnya. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Kerana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman bersama dengan Nabi Nuh pun percaya, maka mereka sanggup datanglah apa-apa sekalipun. Oleh kerana kami berada di jalan yang benar, maka kami tidak takut kepada apa-apa sekalipun. Itu dia punya poin dia. Kemudian kita masuk juga di dalam surah Hud. Yang nak sebut sebelum ni, di dalam surah Hud ini adalah surah yang paling terperinci yang menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Walaupun dia datang di tengah-tengah surah, tidak di keseluruhan surah, ada juga kisah-kisah yang lain, tapi dalam surah Hud ini ada kisah Nabi Nuh yang paling terperinci. Dia cerita bagaimana perbualan di antara pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh dengan Nabi Nuh sendiri, dan juga cerita bagaimana dahsyatnya azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Nuh. Ombak yang ada pada masa tu, yang keadaan ombak pada masa tu, wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Besarnya ombak pada zaman tersebut, pada ketika azab diturunkan, sebesar gunung ganang, setinggi gunung ganang. Wahiya tajri bihim. Kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam merdahi ombak dan juga banjir, dan juga dia panggil ombak-ombak yang besarnya besar gunung dan ganang. Wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal, menceritakan keadaan dahsyatnya azab yang diturunkan pada ketika tersebut. Dan juga cerita bagaimana cerita juga bagaimana ahli keluarga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh panggil anak dia. Nabi Nuh panggil anak dia, datanglah masuk ke dalam kapal bersama dengan kami berbualan. Lalu anak dia ni tidak beriman lah. Anak dia tidak beriman, dan kemudian oleh kerana ombak yang terlalu besar memisahkan mereka kedua, dan anaknya pun tenggelam bersama dengan yang lain. Dan juga cerita bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah, inna ibni rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq
Dia kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku daripada kalangan keluargaku. Nak menunjukkan bahawa kasih seorang ayah kerana anak dia tenggelam bersama. Maka Nabi Nuh AS seolah-olah mempersoalkan kenapa anak dia tenggelam sama dengan orang yang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia, yakni anak kamu tu yang tenggelam tadi tu, laisa min ahlik, bukan daripada kalangan keluarga kamu. Innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia membuat amalan yang tidak salih. Allah berhadap kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah tidak kata innahu kafirun, Allah tak kata innahu muhlikun, Allah tak kata dia ni kafir, Allah tak kata dia ni dia dimusnahkan. Tapi Allah kata innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia buat amalan yang tidak salih. Innahu amalan ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Janganlah kamu tanya kepadaku tentang sesuatu yang kamu tidak punyai ilmu ke atasnya, wahai Nabi Nuh. Allah sebut takuna minal jahilin. Maka Nabi Nuh, bila Allah Subhanahu wa taala sebut sedemikian bahawa anaknya bukan daripada yang sebut tadilah kan, maka Nabi kata inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Allah, aku mohon keampunan dan aku memohon perlindungan daripada termasuk dari kalangan orang-orang yang jahil kerana bertanya sedemikian. Nabi Nuh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itulah, di sini menunjukkan bahawa kekeluargaan yang sebenar adalah keluarga di atas akidah. Keluarga di atas akidah. Sebab itulah keluarga di atas akidah. Sebab itulah kita lihat dalam kisah ni, walaupun anak tu anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, akan tetapi kerana dia tidak beriman, dia kafir, maka ditenggelam, dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawa dia ni tidak termasuk daripada kalangan ahli keluarga Nabi Nuh alaihi salatu wasallam kerana dia tidak bersama di atas keimanan. Dan kita lihat juga di dalam kisah ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Okey, akidah adalah asas kepada kekeluargaan, ataupun asas kekeluargaan yang sebenar adalah akidah. Itu poin dia. Walaupun kita telah telusurilah ada khilaf di dalam pandangan ulama bahawa adakah anak Nabi Nuh itu adalah anak kandung dia sendiri ataupun bukan daripada anak kandung. Ulama terbahagi kepada 3 pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan bahawa ia tu adalah anak kandung Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu pandangan yang pertamalah, kerana dia kata dalam Al-Quran sebut ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nabi Nuh panggil anak dia, wahai anakku. Kalaulah anak tu bukan anak dia, maka dia tidak akan panggil dengan ya bunayya, tidak akan dipanggil dengan wahai anakku. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah kapal ini bersamaku, janganlah kamu bersama dengan orang-orang yang kafir. Itu dalil dia lah. Kemudian yang kedua, pandangan yang menyatakan bahawa dia bukan anak kandung, tapi anak daripada isteri. Anak daripada isteri Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dalilnya bahawa Rabbi inna ibni min ahli. Nabi Nuh sebut inna ibni min ahli, sesungguhnya anakku daripada keluargaku. Dia tak kata Nabi Nuh alaihi salatu wasallam tersebut innahu minni. Okey, terjemahan bahasa Melayunya, Nabi Nuh sebut kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya anakku daripada keluargaku. Itu yang disebut dalam Al-Quran, literal translationnya lah. Dalam kitab ini disebutkan bahawa dia tidak sebut bahawa
innahu minni, sesungguhnya dia dia anak Nabi Nuh ni daripada aku. Mana daripada akulah. Tidak sebut secara zahir, secara eksplisit bahawa anak Nabi Nuh tu daripada dia, tapi disebut secara macam mana, secara ada bias-bias sikit lah. Ada makna yang tidak jelas bahawa ada kemungkinan bahawa anak dia ni bukan daripada dia sendiri, tapi daripada isteri, daripada isteri dia, mungkin daripada perkahwinan sebelumnya, wallahu a'lam. Yang tu tidak diceritakan dalam Al-Quran. Ni satu lagi, ni poin, ingatkan balik, kenapa ulama bahaskan anak dia ni anak kandung ke tak? Ada sebab dia. Yang ketiga, ulama sebut bahawa anak Nabi Nuh ni bukan anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ni adalah daripada anak yang dia tidak tahu. Itulah anak hasil daripada zina isteri dia. Dalilnya sebut daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fakhanatahuma. Allah Subhanahu wa taala memberikan misalan kepada orang-orang yang kafir, dua perempuan Nabi Nuh dan perempuan Nabi Lut. Perempuan ni maksudnya isteri lah. Cuma ana terjemahnya imra'ah. Imra'ah ni dalam bahasa Arabnya maksudnya perempuan lah, imra'ah, perempuan. Tapi maksudnya adalah isteri kepada Nabi Nuh dan isteri kepada Nabi Lut. Kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain. Dua-dua perempuan ni, dua-dua isteri ini di bawah Nabi, bersama dengan Nabi, bersama dengan Rasul. Itulah Nabi Nuh dan juga Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Fakhanatahuma, akan tetapi keduanya khianat kepada suami mereka. Jadi ulama ni pandangan yang ketiga ni menterjemahkan khianat itu adalah perbuatan zina tersebut. Tapi ini adalah pandangan yang tidak rajih dan sangat jauh daripada kebenaran, kerana sangat mustahil bagi isteri para nabi untuk berzina, dan sangat mustahil bagi para nabi untuk berkahwin dengan seorang penzina. Kerana dalilnya al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Itu dalam ayat nak baca tak? Orang yang buruk, lelaki yang buruk untuk perempuan yang buruk, dan juga lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Itu sebut lelaki, tidak sebut para nabi. Para nabi bahkan lebih lagi lah, kan? Itu dalilnya. Pandangan ini sangat jauh daripada kesahihan. Kembali kepada persoalan, kenapa para ulama membahaskan sehingga bahawa anak ni anak kandung ke tidak? Kerana di dalam Islam sangat menjaga kewibawaan, kehaibahan para nabi dan para rasul. Kehaibahan para nabi dan juga para rasul. Kerana para nabi dan para rasul ini amat jauh daripada cacat dan celah. Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW dan juga para rasul ulul azmi. Tidak sama yang seperti digambarkan di dalam Bible. Tidak sama yang digambarkan di dalam Taurat, dalam Injil yang telah pun diselewengkan. Di dalam cerita Israiliyat. Contoh dalam kisah Nabi Adam, mana sebut sebelum ni bahawa dalam kisah Israiliyat dia tidak menjaga kewibawaan para nabi dan para anbiya. Islam amat menjaga, kerana para nabi ini adalah utusan Allah. Mereka adalah manusia yang terbaik yang diutuskan pada zaman tersebut daripada kaum dia, yang terbaik daripada kaum dia daripada zaman tersebut. Nabi Yusuf paling smart daripada kaum dia. Nabi Muhammad SAW begitu juga, gawanya, akhlaknya, rupanya dan sebagainya. Tapi tak semestinya rupa semata-mata lah. Dalam kisah Israiliyat, Nabi Adam AS makan buah khuldi kerana syaitan datang bagi tahu bahawa Allah sengaja tidak mahu Nabi Adam dan Hawa makan buah khuldi kerana buah itu adalah buah kecerdikan, buah ar-rushd. Barang siapa yang makan buah tersebut, maka dia akan jadi bijak. Jadi Allah sengaja tidak mahu Adam dan Hawa bijak. Dan Allah kerana sebab tersebutlah Allah menghalang untuk mereka ni daripada makan buah khuldi. Lalu Nabi Adam
Oleh kerana tahu perkara tersebut, rahsia tersebut, hak tersebut, maka Nabi Adam pun makan buah. Ini yang disebutkan dalam Isra Israiliyat. Bukan sahaja mereka menyatakan bahawa Nabi Adam ni cuba nak melawan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kerana kira nak outsmart Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah tak mahu nak bagi dia bijak. Itu satu. Dan yang kedua, dia kata Allah itu menipu. Allah itu menyembunyikan ilmu dan tidak mahu ambil Adam bijak. Bukan sahaja mereka ni dalam kisah Israiliyat memburukkan para nabi, akan tetapi memburukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah-kisah lain yang menunjukkan bahawa Allah tu tidak tahu pun perbuatan manusia. Kisah-kisah yang dibawa oleh Israiliyat. Kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang kata bahawa Nabi Musa ni ada penyakit kusta, penyakit kulit yang dahsyat, sehingga dia ni sehingga cerita-cerita tersebut menjatuhkan imej dan kewibawaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang ni adalah kisah-kisah Israiliyat. Kenapa ianya Nabi memanglah para ulama nak menjaga kewibawaan para nabi, akan tetapi berdasarkan dalil, berdasarkan bukti yang nyata, bukan semata-mata kerana nak menjaga kewibawaan nabi maka para ulama mengetepikan dalil yang sahih. Tidak ada satu pun dalil yang sahih yang menyatakan bahawa para nabi ni mempunyai sifat yang buruk, mempunyai perilaku ataupun rupa yang teruk, yang menjatuhkan imej dia sebagai seorang nabi dan juga seorang rasul. Tidak ada dalil yang sahih satu pun. Oleh kerana begitu, oleh kerana berdiri di atas kebenaran dan juga merujuk kepada dalil-dalil bahawa nabi ini adalah manusia yang terbaik, bahawa nabi ini adalah utusan Allah, maka para ulama kita menjaga kewibawaan dan juga haibah para nabi. Sebegitulah, oleh kerana itulah adanya perbincangan bahawa anak Nabi Nuh ini adalah anak yang benar ataupun tidak. Kerana boleh jadi bahawa itu bukan anak Nabi Nuh yang sebenar, kerana boleh jadi bahawa kerana anak yang kafir itu boleh membawa kejelekan kepada para nabi, akan tapi tidak juga. Ada ulama yang merujihkan bahawa dia anak yang kandung, kerana atuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ada masuk ke dalam neraka. Kedua bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perbincangan para ulama adalah khilafnya, panjanglah khilafnya. Tapi ada pandangan yang menyatakan bahawa bukan tak masuk dalam Islam. Nak menunjukkan bahawa tidak semestinya dia daripada keluarga Nabi, dia daripada kalangan keluarga Rasul, dia masuk syurga. Tidak. Kerana yang membawa manusia masuk ke dalam syurga ialah pertama tu adalah kerana rahmat Allah, tapi yang kedua kerana iman dan taqwa di dalam hati. Dalam nasyid Raihan dia iman tidak dapat diwarisi kan. Itu benarlah. Okey. Dan juga dalam kisah ni juga dalam surah Hud ni juga cerita la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in yuridullahu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Nabi Nuh kata kepada kaum dia, tidak memberi manfaat sedikit pun kepada kamu akan nasihat-nasihat yang aku beri kepada kamu, jika sekiranya kamu tidak mahu menerima nasihat daripada aku. Nak menunjukkan bahawa nasihat ini adalah hidayah lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidayah ni hanya boleh diterima bila orang tu dia mencari dan juga nak terima kepada hidayah. Itu di dalam surah Hud. Dan kita akhir sekali dia khatamkan dengan ayat tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada. Itulah suatu kisah yang kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad, yang sebelum ni kaum kamu dan juga yang sebelum daripadanya tidak mengetahui pun akan kisah tersebut. Itulah kisah Nabi Nuh, nak menunjukkan akan kehebatan dan kebesaran dan ijaz Al-Quran, dapat cerita perkara yang lalu yang tidak ada manusia yang tahu, dan juga perkara yang akan datang yang manusia tidak tahu. Mukjizat Al-Quran.
sebagaimana Rum benar ghulibatir tamadun Rum jatuh selepas daripada zaman Nabi Muhammad, selepas daripada Al-Quran diturunkan. Al-Quran turun zaman Nabi Muhammad, ghulibatir Rum, Rum akan dikalahkan. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, tak dikalahkan lagi. Selepas sahabat mati, tak dikalahkan lagi. Tapi zaman Salahuddin Ayyubi, dikalahkan, jatuh tamadun Rum. Menunjukkan bahawa Al-Quran pun cerita benda yang akan datang. Kemudian kita masuk juga di dalam surah As-Saffat, cerita bahawa Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Dalam surah As-Saffat ni banyaknya Allah ayatnya memuliakan, nak ceritakan kemuliaan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mulianya kenapa? Mulia kerana Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya daripada azab. Mulia kerana Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, dan mereka ni dalam keadaan yang beriman. Mereka mulakan generasi beriman yang baru. Dalam surah As-Saffat sebut, salamun ala nuhin fil alamin, sejahteralah Nabi Nuh di atas sekalian alam. Kemudian dalam surah Nuh, yang tu dalam surah Saffat, dan surah Saffat ni banyak cerita berkenaan dengan kemuliaan Nabi Nuh kerana diselamatkan. Nabi Nuh Muslim mulia kerana diselamatkan daripada azab, dan juga diselamatkan daripada kekafiran lah. Kemudian masuk dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh ni pula, sebagaimana surah Yusuf cerita berkenaan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, surah Nuh cerita berkenaan dengan surah Nuh. Satu-satunya surah yang cerita daripada awal sehingga akhir semua kisah Nabi Nuh alaihissalam, tapi tak sedetail seperti mana detail surah Hud lagi lah. Surah Hud tu lagi detail. Cuma Nabi Nuh ni dia cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Nuh alaihissalam untuk memberikan peringatan. Kemudian cerita berkenaan dengan perbezaan. Allah Subhanahu wa taala sebut an'budullaha wattaqu, beribadahlah kepada Allah dan juga bertakwalah. Nabi Nuh beri pesanan kepada kaumnya takwa dan juga pesanan ibadah, pesanan untuk beribadah dan pesanan untuk bertakwa. Kerana ibadah dan takwa ini adalah suatu perkara yang berbeza, dua perkara yang berbeza. Ibadah dan juga takwa bukan benda yang sama. Ibadah itu ada wasilah, akan tetapi takwa itu adalah suatu tujuan yang kita nak pergi. Sebagaimana hari ini kita buat ibadah, kita menuntut ilmu, itu adalah suatu ibadah. Kita solat, itu suatu ibadah. Kita bekerja, suatu ibadah. Akan tetapi semua benda yang kita buat ni, berpuasa adalah suatu ibadah, sedekahnya ibadah, hajinya ibadah, umrahnya ibadah. Akan tetapi semuanya adalah tujuan untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah sebut dalam Quran, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia daripada kalangan kamu adalah mereka yang paling bertakwa. Disebutkan dalam ayat Al-Quran. Takwa adalah tujuan. Sebab itulah ana sebut dalam kuliah yang sebelum ni juga, bahawa tidak semestinya orang yang belajar ilmu itu dia bertakwa. Tidak semestinya orang yang solat itu dia bertakwa. Tidak semestinya orang yang buat ibadah, segala ibadah itu dia bertakwa. Takwa ni adalah tujuan. Dan tidak semestinya untuk buat ibadah kena bertakwa. Tak, orang yang buat maksiat, dia kata aku ni dah banyak dah dosa aku buat, dah banyak dah maksiat yang aku buat apa aku nak solat? Aku ni dah pasti dah neraka. Tidak juga. Kerana solat itu adalah wasilah untuk mencapai takwa, wasilah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Syurga tu ialah ganjarannya. Imam Ghazali sebut tujuan yang sebenarnya adalah redha Allah. Tujuan yang sebenar adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syurga tu tentulah akan dapat bila kita dah dapat benda ni. Tetapi Imam Ghazali kata yang setengahnya buat ibadah kerana dapat syurga pun tidak ada masalah, boleh. Dan menunjukkan bahawa sebanyak mana dosa yang dibuat, sebanyak mana maksiat yang dibuat, solat kena buat, ibadah kena buat. Dia bukanlah suatu penghalang, bukanlah suatu hujah untuk tidak buat ibadah, untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Dan janganlah kita memandang remeh
ataupun apa dia orang kata, merendah-rendahkan orang-orang maksiat ni bila mana dia buat ibadah. Lagi-lagi golongan yang apa dia, golongan-golongan yang kita fahamlah kan. Jangan ada pandangan-pandangan yang merendah-rendahkan, pandangan-pandangan yang sinis, kerana pandangan-pandangan kita ni boleh jadi lagi berat timbangan dosanya daripada taubat, usaha taubat yang dibuat oleh golongan maksiat. Sebagaimana pahala boleh jadi lagi, pahala sekecil-kecil pahala boleh jadi besar. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah kamu memandang remeh suatu amalan walaupun ianya kecil, walaupun ia sekadar melemparkan senyuman kepada saudara kamu, melemparkan senyuman kepada saudara kamu, kerana boleh jadi pahalanya besar. Bagaimana kita lihat dalam hadis seorang penzina, lah hadis yang sahih ni, penzina bagi minum kepada anjing, tak? Kerana amalan tersebut dia masuk ke dalam syurga. Dan menunjukkan rahmat Allah ini luas. Kita yang buat ibadah pun tidak semestinya lagi dapat syurga, begitu juga orang yang maksiat tidak semestinya masuk ke dalam neraka. Kita berhenti pada azan dulu, kita sambung insya-Allah sedikit sahaja lagi.
Amin ya Rabb. Baik, keampunan Allah Subhanahu wa taala itu luas. Poin kita yang sebelum ini. Kemudian dalam surah Nuh juga. Dalam surah Nuh juga yang tadi yang cerita berkenaan dengan beza ibadah dan juga takwa, Nabi Nuh panggil kaum dia untuk beribadah takwa, ubudullaha wattaqu wa ati'un. Kemudian dalam surah Nuh juga cerita berkenaan dengan Nabi Nuh panggil kaum dia untuk beristighfar. Nabi Nuh sebut, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Dalam kisah Nabi Adam alaihi salatu wasallam kita berhati bagaimana iblis laknatullahi alaih, setelah mana dia ni membangkang depan Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, aku tidak mahu sujud kepada Nabi Adam, dan juga aku ni dibuat daripada api. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ni dicipta daripada api dan Adam itu dicipta daripada tanah. Ana khairam minhu. Aku lagi baik daripada dia. Setelah dia biadab depan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia minta pengakhiran hayatnya. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkan kematian aku sehingga hari semua dibangkitkan. Dia minta dia jadi makhluk yang paling makhluk yang kekal walaupun semua telah pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah makbulkan doa dia. Tapi Allah makbul ada caveat lah, exception, itulah ila yaumil waqtil ma'lum, sehingga pada suatu yang tertentu yang Allah akan tentukan bila mana dia tidak akan dapat sepenuhnya pun, tapi Allah makbulkan dia ni hidup panjang, umurnya panjang. Kalau iblis laknatullah yang biadab depan Allah pun Allah makbulkan, apatah lagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila minta doa dan juga memohon keampunan, lagilah Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu keampunan tersebut. Innahu kana ghaffara. Dan Nabi Nuh bagi tahu fadilah istighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan yang lebat, midrara, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan menambahkan harta kamu, amwalin wa banin, dan juga anak-anak kamu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kamu kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Nak menunjukkan harta dan juga aset yang banyaklah yang Allah akan berikan. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara ila akhirih lah. Nabi Nuh ajak kaum dia untuk beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas maksiat syirik yang dibuat oleh kaum dia. Tapi kaum dia tidak mahu menerima. Kaum dia kata kaum dia tidak mahu menerima dan kaum dia menolak yang ajaran ini dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Malakum disebutkan dalam Al-Quran, alam tarau kaifa khalaqallahu, dalam surah Nuh ni lah, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu melihat bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kewujudan Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah ciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan kemudian cerita maluhu wa waladuhu illa khasara. Kaum Nabi Nuh bila makin bertambah hartanya, makin bertambah anaknya, mereka ni tidak bertambah keimanan, akan tetapi bertambahnya kefusukan dan kekufuran kepada ajaran Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itulah dalam surah Nuh. Kemudian
surah Al-Mu'minun cerita berkenaan dengan malak, juga bagaimana kaum pembesar kaum Nabi Nuh ni melawan kata-kata ataupun ajaran yang disebutkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Disebut apa? Sekejap. Dalam surah Al-Mu'minun sebut, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah Allah, tiada ada Tuhan yang selain daripadanya. Maka kaum dia dan malak kaum dia sebut, yang ni beza sikit daripada sebelumnya. Sebelum ni tidak disebut dalam surah sebelum ni kita pergi surah apa yang cerita berkenaan malak tu, dalam surah Al-A'raf tidak disebut. Hujah ni dalam surah Al-Mu'minun disebutkan, ma hadza illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum walau syaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Disebut apa? Sesungguhnya wahai kawan-kawanku, pembesar disebut kepada kaum-kaum dia, Nabi Nuh ni tidaklah melainkan manusia yang sama seperti dengan kalian. Dia ni, Nabi Nuh ni nak dapatkan kemasyhuran, mendapatkan kelebihan yang kamu ada. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala inginkan ingin utuskan kebenaran, ingin utuskan ajaran, maka mestilah Allah akan turunkan malaikat. Ma sami'na bihadza fi abaina, tidak pernah kami dengar apa yang disebutkan oleh Nabi Nuh ini oleh nenek moyang kami. Sesungguhnya dia adalah manusia yang jinnah, yang tidak betul, yang gila. Fatarabbasu bihi hatta hin, maka tunggulah sehingga datang azab. Disebutkan oleh dalam surah Al-Mu'minun, nak menunjukkan bahawa dalam ayat yang lain juga dalam surah dalam Al-Quran sebutkan bahawa orang kafir ni dia bebannya, dia minta, dia tak nak terima ajaran dan juga kebenaran, melainkan sama ada Allah turunkan malaikat ataupun Allah menghidupkan semula orang yang mati supaya dia dapat sebut apa yang dia telah lalui. Akan tetapi walaupun Allah buat kedua-dua ni, mereka tetap tidak akan beriman. Disebut dalam walau nazzalna alaikum malaikatan minas sama', ayatnya malaikatan minas sama' ila akhiri. Boleh lagu ke dalam Quran tu malaikatan minas sama', ada ayat dia selepas daripada tu yang cerita mafhum daripada Anas sebut tadilah, malaikatan minas sama' ila akhirih lah, ada ayatnya kalau nak carilah ayat tersebut di dalam surah Al-Mu'minun. Dan juga dalam surah yang terakhir, iaitu surah Al-Ankabut. Ankabut ni sikit je Allah Subhanahu Wa Taala cerita berkenaan dengan Nabi Nuh. Allah sebut falabitha fihim alfasanatin illa 50 'ama. Nabi Nuh ini duduk bersama dengan kaum dia 1000 tahun melainkan 90, iaitu 950 tahun. Nabi Nuh duduk bersama dengan kaum dia. Apa yang kita dapat pelajari daripada kisah Nabi Nuh tadi itu secara recap, secara ringkaslah 9 surah yang telah pun kita lalui berkenaan dengan kisah Nabi Nuh. Yang pertama adalah akidah. Kita lihat Nabi Nuh banyak kali sebut ya qaumi ibudullah, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sendiri pun tidak bersama di dalam kapal. Kerana apa? Kerana akidah yang tidak sama. Allah Subhanahu Wa Taala nak menekankan akidah di dalam surah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Selain daripada kesabaran dan juga perjalanan dakwah, antaranya adalah akidah. Kita lihat dalam kisah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ada kisah ketika mana Nabi Muhammad pergi berdakwah di Taif, kemudian dihalau. Dan kemudian datang malakul jibal, malaikat penjaga gunung ganang. Dia kata, wahai Muhammad, kamu nakkah aku bawa gunung ganang ni aku lemparkan kepada kaum yang yang menolak ajaran kamu, yang menderhaka kepada kamu tadi, dan juga melawan ajaran tauhid yang dibawa? Maka Nabi Muhammad kata suatu perkataan yang amatlah menuntun jiwa, ayat bahasa Melayu yang meruntun jiwa, yang sentaplah dalam bahasa orang muda sekarang. Nabi Muhammad sebut la'allallaha yukhriju min aslabihim man yuwahhidullah. Nabi Muhammad kata mudah-mudahan ada daripada kalangan mereka yang tolak ajaran aku tadi,
anak-anak dia ataupun cucu-cicit dia, ada zuriat-zuriat mereka ni, mudah-mudahan Allah lahirkan daripada zuriat mereka ni orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wahai Allah, berilah hidayah kepada kaum aku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nabi Muhammad SAW tidak mahu malaikat penjaga gunung ganang ni untuk lemparkan gunung. Bahkan Nabi doakan pula supaya mereka ni diberikan hidayah. Tapi berbeza dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh kata apa? Nabi Nuh kata apa? Rabbi la tadar 'alal tazar 'alal apa dia? Ada sebut ayat tadi. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhanku, janganlah kau tinggalkan orang yang kafir di atas muka bumi ini bertebaran. Tak. Nabi Nuh kata sedemikian kerana nak bagi tahu bahawa sikit lagi innaka intadar 'alal ardi innaka intadarhum yudillu. Sekiranya ada orang kafir ni atas muka bumi, maka orang kafir ni akan menyesatkan orang-orang yang beriman. Kerana akidah juga. Nabi Nuh berdoa sedemikian kerana nak menyelamatkan akidah kaum dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa sedemikian kerana nak akidah ini diperjuangkan walaupun daripada kalangan zuriat-zuriat orang-orang yang kafir. Ia adalah the matter of akidah. Ia adalah suatu isu akidah. Ditekankan di dalam kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Tapi kita pada hari ulama para anbiya, para ulama mempertahankan akidah. Umat kita pada hari ini mempertaruhkan akidah dengan sangat mudah. Kita lihat di Saudi bagaimana perayaan Halloween dirayakan sebegitu besar. Bagaimana umat Islam di Palestin dipertaruhkan dalam perjanjian apa dia? Gusrian apa dan lupa nama dia. Akidah dijual dengan begitu mudah. Para ulama, para anbiya berjuang kerana nak mempertahankan akidah. Tapi kita pada hari ini jual dengan begitu mudah. Akhir sekali, poin yang last sekali, itulah disebutkan berkenaan dengan mudah dalam surah apa tadi, Al-Ankabut, falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Dua pandangan. Pandangan yang pertama, tempoh Nabi Nuh berada di atas muka bumi 950 tahun itu lamanya banyak mana dengan compare pada zaman kita, tempoh pada zaman kita, ilmunya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia kata seperti yang anda terangkan sebelum ni lah, iaitulah 1 abad bersama dengan 100. Kalau bersama dengan 1000, maka kalau asyarat sinin, mana 10,000 tahun jaraknya Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi nak bagi tahu bahawa wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Subhanahu Wa Taala tidak turunkan ilmu yang ada pada kita pada zaman sekarang ni. Ulama dahulu, awal penciptaan hingga akhir penciptaan, orang yang alim, para ulama, para anbiya hingga kita pada zaman sekarang, tidaklah Allah berikan ilmu melainkan sedikit saja, menunjukkan bahawa banyak lagi ilmu yang ada yang Allah tak berikan lagi kepada manusia, yang ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya Allah tidak beri kepada manusia, yang ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada sikit supaya kita tidak merasa takabur, supaya kita tidak merasa besar, supaya kita sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa meminta ilmu, sentiasa mencari ilmu. Sebab itulah dalam Quran sebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut untuk amalkan doa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu aku. Kita lihat juga dan kita belajar juga dalam kisah Nabi Musa, ketika mana Nabi Musa kata, akulah manusia yang paling berilmu di atas muka bumi. Allah kata, tidak wahai Musa, ada hamba-Ku yang di atas muka bumi yang lagi alim daripada engkau wahai Musa, itulah Khidir. Maka Allah bawa dia ke dalam perjalanan bersama dengan Nabi Khidir. Bacalah dalam surah Kahfi. Dengan itu ana akhiri kuliah pada hari ini berkenaan dengan sirah Nabi Nuh. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita masuk dalam kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam, azab yang berbeza dan juga perjalanan sirah yang berbeza, kisah yang berbeza. Yang buruk itu datang daripada ana, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.